bersama narasumber kita yang berada di sebelah saya, iaitu Puan Nurul Adilah binti Mahmud, iaitu selaku Pegawai Pelajar Kesihatan, Setiausaha Media dan juga Perhubungan Awam Majlis Ads Brunei Darussalam. Assalamualaikum Puan. Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi kita ingin mengetahui lebih lanjut lagi ni mengenai dengan sambutan Hari AIDS Sedunia, mungkin sebagai mukadimahnya mengapa ianya diadakan pada setiap tahun. Jadi mungkin boleh dijelaskan Puan. Okey, Hari AIDS Sedunia ini diperingati oleh ramai orang di seluruh dunia pada tiap 1 Disember untuk meningkatkan kesedaran mengenai HIV/AIDS dan juga untuk menunjukkan bahawa dunia ini bersepadu di dalam menangani wabak HIV yang merupakan salah satu daripada yang telah melanda dunia semenjak 40 lebih tahun kebelakangan ini. Hari ini merupakan salah satu daripada peluang yang jelas bagi pihak kerajaan dan juga pihak swasta untuk meningkatkan kesedaran mengenai wabak ini dan menggalakkan kemajuan di dalam pencegahan, penjagaan dan rawatan HIV/AIDS di seluruh dunia. Tema kita pada tahun ini ialah samakan, iaitu equalize, yang mana ianya menekankan keperluan untuk kita bekerjasama dalam sama-sama menangani ketidaksamaan dalam membasmi AIDS, iaitu dengan meningkatkan ketersediaan, kualiti dan kesesuaian perkhidmatan untuk rawatan, ujian dan pencegahan HIV supaya semua orang mendapat layanan yang baik dan juga mengemaskinikan undang-undang dasar dan amalan untuk menangani stigma dan pengecualian yang dihadapi oleh orang yang hidup dengan HIV serta yang terdedah dengan risiko tinggi dijangkiti HIV supaya tidak terasa terpinggir. Ya, jadi itu ya, saya sedikit mengenai dengan sebutan Hari AIDS Sedunia. Jadi kita seringkali menyebut AIDS, HIV. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan AIDS dan adakah AIDS dan HIV itu adakah sama ni? Okey. HIV ialah singkatan untuk Human Immunodeficiency Virus, iaitu virus yang menyebabkan AIDS kita. Apabila dijangkiti virus ini, ianya akan menyerang sistem imun ataupun ketahanan tubuh dan juga menyebabkan kerosakan pada sistem ketahanan badan kita dan kemampuannya untuk melawan penyakit-penyakit dan jangkitan lain. AIDS, manakala AIDS adalah singkatan untuk Acquired Immunodeficiency Syndrome yang muncul apabila sistem imun ketahanan tubuh itu tidak lagi berfungsi. Tadi HIV itu menyerang tubuh badan tadi supaya ia berfungsi, and then AIDS ini ia terjadi apabila sistem itu sudah runtuh ia tidak berfungsi secara sepatutnya dan lebih mudah untuk dijangkiti penyakit-penyakit lain dan juga kanser. Ianya boleh mengambil masa 5 ke 10 tahun sebelum seseorang itu dijangkiti HIV, yang dijangkiti HIV ini mendapat AIDS, tetapi kadang-kadangnya ia lebih cepat daripada itu. HIV ini kalau ia indah dirawat, ia akan menuju kepada AIDS satu. Tapi kalau ia mendapatkan rawatan dengan segera, awal tadi tahu, ia tidak akan ada, ia akan stay HIV itu saja, tidak akan menjadi kepada AIDS satu lah. Ingin juga saya menambah sedikit, HIV ini dijangkiti melalui empat perkara. Yang satu ialah jangkitan hubungan kelamin dengan pelbagai cara Yang kedua ialah tadi berkongsi jarum suntikan dengan mereka yang mengidap HIV. Selain itu juga tadi adalah dalam proses pemindahan darah itu. Kadang-kadang ada yang orang menjadi kesalahan kalau tadi indah declare that we have HIV itu, but then tadi menderma darah. Ada juga terjadilah. Dan juga yang terakhir ialah dari ibu ke anak. Semasa yang mengandung, semasa yang melahirkan dan semasa yang menyusukan itu boleh saja dijangkiti anak secara itu. Okey, kalau tadi ada 4, jadi saya tertarik dengan 3 dan juga 4 tadi. Kalau yang ketiga tadi mengenai dengan penerimaan darah. Kenapa macam bagi mereka yang menerima darah tu, kalau semasa menerima darah kan ada proses untuk saringan. Kadang-kadang ada yang indah declare itulah yang itulah. Kadang-kadang ia indah tahu pun ada juga macam ia baginya ia indah terlibat dengan perkara-perkara yang berisiko akan tetapi indah semena-mena adalah daripada pasangannya dari mana, tapi yang dah tahu dia menderma darah. Ada pernah berlaku. Tapi usually kalau di Brunei belum pulang kali, I'm not sure, tapi kalau di negeri pernah terjadi lah. Kalau di mana minta lah benda tu. Yes, tapi ada juga yang bertanya kalau kena gigit nyamuk aninya. Ya, indah datuk kita. Kalau nyamuk ini ia dia bukan memasukkan darah ke dalam badan tadi, ia mengisap saja. So indah akan terjadi. It's only small quantity darah itu, bukannya banyak lah. Ada juga lagi yang katanya berjarah sama orang ni.
karena Elior karena ia punya palahnya Ditakuti. jangkit indah tu kita sebenarnya. sebenarnya. Pasal banyak perkara ni orang masih confuse inya. Jangan hampir-hampir jangan duduk diskriminasi against Jadi orang kami yang tidak tidak boleh begitu. jual orang kata ni menyingkirkan bagi mereka yang sudah mengidap HIV ataupun AIDS ya. Jadi kalau tadi yang keempat adalah daripada ibu ke anak. Jadi bila anak tu orang mengidap juga penyakit yang si ibu tanggung. Jadi adakah anak tu akan mengidap selamanya seumur hidupnya? Yes. Pasal belum ada rawatan, belum ada kiranya orang there is no cure, ada prevention saja, ada treatmentnya saja untuk melambatkan the process satulah. Rupanya begitu ya. Ia akan dijangkiti cepat sehingga sepanjang hayatnya. Tapi kalau sekiranya ibunya tu sudah awal stage sudah ia mendapat rawatan, indah mustahil anak tu indah dijangkiti lah. So mesti maksudnya dapatkan indah tahulah. rawatan awal lah. So to prevent it goes to the baby. Ya. Okey. Jadi di sini dipahamkan ya Puan ya. Puan merupakan setiausaha media dan juga perhubungan awam Majlis AIDS Brunei Darussalam. Dia mungkin boleh terangkan mengenai dengan persatuan ini dan bila ianya ditubuhkan dan apakah antara objektif penubuhan dan berapa orang ahli dalam Majlis AIDS Brunei Darussalam ini. Okey, Majlis AIDS Brunei Darussalam ini ditubuhkan pada tahun 2000 yang mana kami masa ini mempunyai lebih kurang daripada 100 orang ahli yang aktif Ya. Ianya ada sebuah badan bukan kerajaan atau NGO dan ahlinya ini terdiri daripada sukarelawan serta agensi kerajaan di dalam kerja HIV dan AIDS seperti Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pendidikan. Ya. Okey, misi Majlis AIDS ini mensasarkan untuk memperkasa masyarakat Brunei kita ni di dalam HIV AIDS melalui pendidikan dan advokasi seperti latihan, media massa, konsultasi dan lain-lain. Ya. Ya. Okey. Dan seterusnya ni puannya kalau untuk sambutan Hari AIDS Dunia ini, apakah antara aktiviti-aktiviti yang telah pun diungkayahkan dan pada tahun ini sahaja mungkin boleh berkongsi kepada penonton kita apakah antara aktiviti-aktiviti yang telah pun dirancang sepanjang tahun? Okey, walaupun Hari AIDS Sedunia ini cuma sehari, tapi program kesedaran HIV ini diadakan sepanjang tahun. I think macam 2 tahun lepas is because of COVID we don't have much to do, but alhamdulillah this year we have a lot. Ini termasuk bekerjasama dengan pelbagai agensi seperti Pusat Promosi Kesihatan, Jabatan Perkembangan Kurikulum, Jabatan Belia dan Sukan serta NGO yang lain-lain lagi. Di antara program yang dijalankan masa ini yang aktif ialah program kesedaran HIV dan AIDS iaitu HAPPY. Semua ini adalah penting kerana mempunyai tahap pengetahuan yang baik dan sikap bertanggungjawab dapat mengelakkan seseorang itu daripada dijangkiti dan jika orang yang hidup dengan HIV ataupun HIV positif ia dapat hidup lebih sihat. Dan pada minggu lepas juga Majlis AIDS ini bekerjasama dengan Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan dalam mengungkayahkan perkemahan remaja ACE yang mengambil tempat di perkampungan sukan. Di sini Majlis AIDS berperanan sebagai facilitator aktiviti team building ataupun life skill di mana para peserta ini diajar cara-cara untuk mengharungi cabaran-cabaran kehidupan seharian itulah. Macam contohnya kalau ia sudah gagal, tidak akan gagal selama-lamanya. Tani have to bangkit and then have to do daily routine itu dengan lebih yakin lagi. Dan pada hari Sabtu ini diadakan juga majlis pelancaran Pusat Gerakan Majlis AIDS Brunei Darussalam bertempat di Pusat Promosi Kesihatan. Jadi dengan adanya persatuan ini ditubuhkan dan mereka yang terlibatlah khususnya para peserta yang mengidap HIV dan juga AIDS ini, adakah bagi mereka yang mengidap ini mereka ni pernah memang berputus asa ataupun macam mana tu? Ya, ada yang berputus asa tapi ada yang very strong lah. They have the will of untuk hidup itu. Tapi itu tu dengan adanya stigma and diskriminasi ni yang menjatuhkan mereka punya motivation of life itu. So dengan adanya Majlis AIDS Brunei Darussalam ni ianya boleh membantu mereka ni kira macam mengharungi dan cabaran-cabaran itu accept them who they are. Sometimes it's not from dorang punya mistake, sometimes ada mistake juga. Ya, sebenarnya meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai dengan HIV ataupun dan juga AIDS ini sebenarnya memang kita mengetahui ini sesuatu perkara yang sukar untuk diterima, tapi kita sebagai masyarakat perlu memberikan sokongan moral kepada mereka dan ianya bukan dijangkiti macam itu saja. Tadi pun Puan sudah menerangkan
ada 4 Yes. perkara ataupun kategori lah yang sudah dikenal pasti. Yep. Jadi kita ni sebagai masyarakat perlu memberikan sebenarnya sokongan kepada mereka yang mengidap HIV ataupun AIDS ni. Ya, dan puannya, sejak pertumbuhan persatuan ini, berbagai usaha dan aktiviti kesedaran telah pun dilakukannya, seperti telah pun dikongsi seperti tadi. Jadi, bolehkah puan kongsikan antara pencapaian, achievement yang telah pun dicapai sejak penubuhan persatuan ini? Okey, antara pencapaian Majlis AIDS ialah yang pertama Commonwealth Youth Silver Award pada tahun 2005-2006 untuk klub penyinar, and then pada Commonwealth Youth Silver Award juga pada tahun 2007-2008 bagi program HIV AIDS Basic Project, and then Youth Leader Award 2017 awarded by His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah to President of Brunei Darussalam Arts Council, Datin Hajah Edah Haji Muhammad Noor, in conjunction with National Youth Day. And then Be Active 2008 Silver Medal awarded untuk Happy Program. Lepas itu Asian Youth Award 2009 we received it during Asian Youth Day meeting in Myanmar. Youth Service Award 2010 awarded by His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah to Vice President of Brunei Darussalam masa itu Iswandi Ahmad in conjunction with National Youth Day. And then 610 Accomplished Youth Organisation Tayo Asian Award juga pada tahun 2011 received during Asian Youth Day meeting in Singapore. Seterusnya ialah Youth Association Award 2013 awarded by His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah to Brunei Darussalam Arts Council in conjunction with National Youth Day. Dan yang terkini anugerah projek belia iaitu Happy Program bersempena Hari Belia 2021. Ya, jadi itulah antara pencapaiannya yang telah pun diraih sejak tahun 2005 dan terkini. Banyak sebenarnya telah pun dicapai ya. Dan walaupun pada mulanya ada Commonwealth Youth Silver Award 2005, 2006 dan terkini adalah anugerah projek belia iaitu Happy bersempena dengan Hari Belia 2021. Jadi di sini tentunya masyarakat yang mempunyai pemikiran yang menjurus kepada stigma dan juga ataupun negatif kepada pesakit AIDS ini. Apakah antara pandangan puan sendiri mengenai dengan situasi ini dan bagaimana persatuan ini dapat membantu untuk mengubah mindset orang ramai ini? Okey, as yang tadi bincangkan tadi itu mereka yang dijangkiti HIV ini terdedah kepada banyak stigma dan diskriminasi daripada pihak awam lah. Kebanyakan stigma dan diskriminasi ini berasaskan salah tanggapan orang ramai melalui cara jangkitannya. Orang tahu only the first one yang as I mentioned atau but then the other three itu dah orang tahulah. Dan kita perlu mengingati bahawa mengingati supaya tidak menjauhi dan mengasingkan mereka ini dan sentiasa memberi sokongan yang berpatutan dalam dan tidak mengasingkan durangan ya. So they have to be in the community juga sama-sama dengan tani to support them, to give them motivation in life and everything itulah. And then dalam usaha menangani isu ini iaitu mengubah mindset dan tanggapan orang ramai, pihak kami telah pun berusaha mempertingkatkan lagi penyebaran maklumat yang berkaitan dengan HIV melalui ceramah, jerayawara, kursus bengkel dan forum, sesi soal jawab, media massa dan perkhidmatan kaunseling dan khidmat profesional lah. Jadi di sini puan, adakah mereka ini yang mengidap HIV ataupun AIDS ini tinggal satu kelompok dengan keluarga? Yes, ada yang masih tinggal with the family, ada yang sendiri, cuma itulah, but then is still with the family. With the family. Jadi apa saya tertarik ya dengan apa yang dikongsikan tadi. Adakah HIV ataupun AIDS ini ada memberi boleh menimbulkan mungkin simptom ataupun tanda seorang itu dijangkiti macam mana? Ia punya since kan tadi ia punya proses to HIV to AIDS ini, ia punya dalam 5 ke 10 tahun. Ia jarang tanikan lihat simptomnya. Kalaupun ada simptomnya, itu macam severe sudah. Kalau tani dah get treatment. Tapi kalau yang untuk dapat ini benar dah tani nampak lah. Kecuali ada darah dan daripada ada simptom dari kemaluan kita ni ada dijangkiti STI apa semua tu baru tak kita tahu. Okey, itu dia di antaranya. Jadi di sini sebagai nasihat, apakah langkah-langkah yang perlu dilakukan? Ya, jadi puannya
Akhirnya sebagai nasihat, apakah antara langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai mencegah awal dari dijangkiti penyakit AIDS ini? Okey, di negara kita ni, negara Darussalam ni, kebanyakan jangkitan berlaku melalui hubungan seksual oleh itu adalah disarankan terutama sekali kepada belia remaja kita ni untuk mengelakkan diri daripada terjebak dalam aktiviti yang berkaitan dengan hubungan seksual seperti melakukan seks rambang ataupun seks yang tidak selamat. Kalau boleh totally ni jauhkan diri daripada melakukan zina tu. Selain itu juga elakkan daripada pengambilan dadah dan bagi mereka yang sudah berumah tangga tu setelah pada pasangan bersekitar. Ya. Jadi ni puannya kalau dilihat ya belia-belia kita ni banyak yang suka membuang masa dengan aktiviti melepak dan juga membuat sesuatu yang kurang menyumbang kepada masyarakat. Jadi apa saranan puan sendiri kepada belia-belia di luar sana dan juga selain para belia, apakah saranan atau nasihat dari pihak puan sendiri kepada ibu bapa? Kalau tadi kepada belia-belia di luar sana ya, ini kepada ibu bapa dalam sama-sama kita ni menangani isu ini. Okey, pada belia di luar sana ada baiknya kalau daripada melepak itu nyata ni baiknya belia ini melibatkan diri dengan kerja-kerja volunteer ataupun menjadi ahli persatuan NGO yang ada di Brunei ni yang mereka minati inda secara langsung mereka ni akan menyumbang menyumbang ilmu dan tenaga mereka kepada perkara-perkara yang bermanfaat dan juga memberikan khidmat itu kepada kerajaan ataupun negara kita ni. Kepada ibu bapa di luar sana tu kalau boleh awasi pergerakan dan aktiviti anak bis kita, sentiasa peka, ambil tahu dengan apa juga kegiatan mereka tu. Yang paling penting persiapkan diri dengan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kesihatan reproduktif, bahaya cyber dan sebagainya. Kerana kita masa ni di era dunia tanpa sempadan. Kalau bukan kita ni sebagai orang tua yang memberi maklumat tepat, mereka akan mencari jawapan di luar sana yang boleh membuatkan mereka ni terpengaruh dan terjebak dengan isu-isu gejala sosial secara sengaja ataupun tidak sengaja, kerana perasaan ingin tahu itu membuat-buat. Kadang-kadang kanak-kanak kita ni kenapa ditanya-tanya, kalau tani sebagai induk dia dapat menjawab, they will find the answer out there. Dan lagi bahaya. Jadi saranan puan sendiri mengenai dengan kepentingan mengetahui mengenai dengan AIDS ataupun HIV ini kepada anak-anak kita. Berapa peringkat umur mereka yang perlu orang tua berikan pendedahan untuk memberikan kesedaran? Selalunya kalau 12 tahun itu tani boleh sudah beritahulah macam it's secara berperingkat lah, jangan lagi in detail berhabislah. Ada cara-caranya menyampaikan kepada kanak-kanak ni, jangan kamu jangan kamu sama orang apa kalau tidak kamu ni ada penyakit macam-macam. Itu we explain macam itulah. Because sometimes kanak-kanak ni ada yang rasa ingin tahu tu bertanya. Macam my son saja kuat bertanya, ya uminya kenapa ni? Kenapa ni? So I have to explain. Pernah ia bertanya uminya macam mana umi beranakkan abang. So it's so surprised, he is only like 8 years old masa tu, macam mana kan answernya. But we have to as a parents macam tu, because ada pernah terjadi barangan ni anak tu bertanya arah mamanya, tanya bapamunya. Sudah tanya bapa, dah lagi tanya mama, it's a ping pong, and then dia start googling, di Google ni lagi keluar macam-macam. Betul. And then sudah yang lepas hati, dia tanya orang luar, dari sanalah terjadinya barangan ni. So kesian kan masa tu, and then the trauma is forever. Okey, itulah ya antara penjelasan yang kita bawakan pada hari ini mengenai dengan sambutan Hari AIDS Sedunia 2022. Apa yang paling penting adalah kita meningkatkan kesedaran kita untuk memahami bukan saja untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi untuk anak-anak kita dan juga ahli keluarga dan masyarakat yang lainnya. Iya, sekali ya. Apapun kita ucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu undangan kita, iaitu Yang Mulia Puan Nurul Adilah binti Mahmud, iaitu pegawai pelajaran kesihatan dan juga selaku Setiausaha Media dan Perhubungan Awam Majlis AIDS Brunei Darussalam. Terima kasih Puan atas kesudian Puan untuk berkongsi kepada kita bersama dengan sambutan Hari AIDS Sedunia 2022. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.